with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, assalamualaikum semua orang. Karin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita ada dekat luar lagi guys. Selalu kamu pakai bulan tipu kan. Hari ni kau dapat tengok bulan betul. Bulan mengambang kau. Tengoklah. Okay. Assalamualaikum. So hari ni kita di segmen creepy. Ada satu kisah seram tentang resort yang dikongsikan oleh subscriber kami yang merupakan bekas pekerja dekat resort tersebut, dan resort tersebut terletak di Selangor. Tapi dia kata sorry tak boleh nak bagi tahu nama resort tu sebab resort ni masih beroperasi sekarang, and mungkin ni kisah lama je lah time dia kerja dulu kan. Sekarang ni wallahualam macam mana keadaan dia, and dia nak kongsikan pengalaman seram dia sepanjang dia kerja dekat resort tu, lagi-lagi tentang misteri congkak kayu yang ada dekat resort tu. So kamu dah tak sabar nak cerita dengan korang. Tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kita namakan pemilik kisah ni Zira, bukan nama sebenar. And kisah ni berlaku masa Zira baru je habis diploma tau. Dia ambil jurusan perhotelan. So, nak dijadikan cerita lepas habis diploma dalam umur 20 tahun macam tu, dia dapat kerja dekat satu resort ni. Masa dia tengah usah gambar-gambar resort ni dekat internet kan, lawa gila weh. Dia macam resort untuk orang yang have tau. And dia macam berkonsepkan nature, alam semula jadi, kehijauan macam tu. So bila dapat tawaran kerja dekat situ, memang Zira happy gila lah and excited sangat nak pergi sana. So nak dijadikan cerita, masa awal-awal dia kerja kat sana tu kan, pagi-pagi tu best tau, sejuk je udara dia. Tapi dia jadi seram sikit sebab sebenarnya resort tu dikelilingi hutan. Bila malam je, automatik suasana resort tu bertukar daripada nampak macam resort mewah, kaya kan, jadi macam resort kampung yang tak berpenghuni. Resort tu kan dia buat macam konsep kayu kan, macam traditional macam tu. Kayu tu pun memang pakai kayu yang mahal weh. Cuma apa yang tak bestnya dekat situ, Zira kata dia punya traditional tu menyebabkan ataupun menaikkan vibes seram dekat sekitar resort tu. Masa awal-awal dia kerja dekat situ okey je sebenarnya, tak ada gangguan apa pun. Cuma Zira je lah rasa seram-seram dengan vibes dekat situ sebab Zira ni memang agak penakut. Tiba-tiba satu hari ni Zira tengah ABC, tengah apa kata tak ada solat kan, and time tu kawan dia nak pergi solat maghrib. So kawan dia ni minta lah tolong Zira ni sambungkan kerja shift dia sekejap. Kebetulan Zira pun memang tengah tak ada buat apa-apa dekat tempat shift dia waktu tu. So dia pergilah tolong sambung kerja kawan dia tu. Kita bagi nama kawan dia tu Bella lah, which is tolong tukarkan alas meja dalam satu bilik meeting ni. By the way, resort ni walaupun nampak macam gah kan, tapi pengunjung tak ramai pun sebenarnya. Selalu yang jadi customer mesti macam korporat-korporat, apa kata, macam syarikat-syarikat lah yang nak buat family day ataupun nak buat meeting. Ada sesetengah company memang tempah bilik meeting tu khas untuk company tu buat meeting tau. Lepas tu diorang akan enjoy lah macam high tea, dinner ke, macam dekat hotel-hotel tu kan. So masa tu Zira nak pergilah tukar alas meja dalam salah satu bilik meeting tu. Bilik tu dihiasi dengan kain satin kuning. Kain satin tu maksudnya kain yang licin. So korang boleh bayangkan kan, nampaklah macam ala-ala sultan. Tapi bila Zira masuk je dalam bilik tu, aura sunyi dia tu lain macam tau. Sunyi sepi, dah lah gelap sebab kayu kan warna coklat kan. So waktu masuk tu Zira diam je. Dia cabut alas meja kat situ untuk digantikan dengan alas meja yang baru. Lepas tu Zira tengok keadaan dalam bilik tu, berhabuk betul bilik ni, tak pernah kemas ke apa. So Zira pun dengan rajinnya waktu tu dia sapulah sekali bilik tu, walaupun kawan dia hanya minta tolong tukarkan alas meja je kan. And masa nak sapu tu,
Zira perasan asal banyak sangat rambut gugur ni. Lepas tu dia sapu-sapu, ada lagi rambut gugur situ. Sapu-sapu, ada lagi rambut gugur dekat sana. Zira sampai rasa macam nak pergi ambil vacuum lah, nak vacuum satu bilik tu. Tiba-tiba kawan Zira, Bella tadi tu masuk. Dia ketuk lah pintu kan. So Zira terus kata kat kawan dia, "Weh Bella, bilik ni tak pernah kemas ke macam mana? Berhabuk betul." Sambil dia sapu-sapu lantai, pandang dekat bawah lah. Dia tak pandang pun muka kawan dia waktu tu. Lepas tu Zira dah pelik. Kenapa si Bella ni diam je, tak jawab kan? Jadi Zira pun pandang lah. Lepas tu dia pandang kawan dia tu. Yang peliknya, kawan dia ni tengah pandang tepat ke arah Zira, and badan dia tu straight, macam kaku tau. And kedua-dua tangan dia ni berada dekat sisi. So Zira cakap lah, kau dah habis solat ke? Sambil dia sambung sapu lantai tu kan. Tiba-tiba Zira terdengar macam bunyi loceng dekat gelang kaki tu. Orang tengah berjalan. So Zira pandang lah depan kan. Dia pandang je depan, kawan dia tadi tu hilang. So Zira terus jerit nama kawan dia tu sambil berlari keluar dari bilik tu. "Bella!" Tiba-tiba Bella ada dekat depan dia, tapi macam jauh lagi lah. Bella baru nak menuju ke arah si Zira ni. So Bella kata lah, kau asal Zira? Macam nampak hantu je. Zira waktu tu dengan jantung dia masih berdegup kencang waktu tu kan, terus pegang tangan Bella. Dia kata, "Kau baru lepas solat ke?" So Bella kata lah, baru sini. Kau dah kenapa ni dengan batang penyapu ni? Lepas tu si Zira ni cakap lah, "Aku baru je kemas bilik yang kau suruh tukar alas meja tadi tu." Sambil dia tunjuk bilik tu kan. "Lepas tu kau masuk dalam bilik tu kan tadi? Kau kan tadi?" Lepas dia tunjuk arah bilik tu, muka si Bella ni terus berubah. Dia kata, Zira, kau salah bilik ni. Aku cakap bilik depan dia." So Zira pun macam, lah ya ke? Tu bilik aku masuk tu bilik apa? Kenapa macam tak pernah kemas? Lepas tu si Bella kawan dia ni katalah, memanglah tak pernah kemas. Dah bertahun-tahun tak ada siapa masuk dalam bilik tu. Dah berkunci bilik tu. Kau tak perasan ke dalam buku? Diorang macam ada satu buku ni lah, list semua room-room, bilik-bilik yang available for meeting room untuk di book lah. Tapi bilik, contoh kita bagi A401, bilik A401 ni je not available. Lama dah not available, which is bilik meeting yang si Zira tadi masuk. So Bella macam dah panik kan. "Aduh Zira, macam mana kau boleh salah masuk ni? Jap, macam mana kau masuk? Bukan kunci ke bilik?" Zira waktu tu dah menggigil. Dia dah shaking tau. Dia kata, dah lah time tu maghrib kan. Zira pun tak tahu pintu tu dikunci, sebab masa dia masuk, memang tombol pintu tu dah boleh buka. Lepas tu Zira dengan Bella pergilah cek balik bilik tu kan. And memang pintu tu terbuka lah. Lepas tu Bella punya kelang kabut tu, cuak dia tu lagi cuak daripada si Zira ni. Bella kawan dia tu terus call staff lain, sebab Bella ni staff lama dah. Dia lama sikit lah daripada Zira ni. So dia call staff yang lagi senior. Dia call kata, "Weh, sini jap." Staff lelaki bawa kunci bilik A401. Lepas tu Zira dengar staff senior tu kata, "Siapa pula yang kena ni?" And then Zira minta lah Bella ceritakan. Macam suspicious kan, siapa pula yang kena ni? Macam dah lama, macam dah banyak kali before this. Tapi Bella kata, "Aku akan cerita, tapi bukan dekat sini." Lepas staff senior tu dah sampai, staff tu terus kunci balik bilik tu dan suruh Zira baca ayat kursi dan ayat pelindung diri banyak-banyak. Keesokan harinya, bila dah pagi, Zira carilah Bella kan, suruh cerita balik pasal kejadian semalam tu. Lepas tu Bella pun buka lah cerita pagi tu. Dia kata, "Bilik yang kau masuk semalam tu keras kau tahu. Dulu ada satu cerita ni daripada staff lama. Dia dah jadi bekas staff dah lah. Nama dia Akak Aji. So Kak Aji ni waktu tu bahagian receptionist, bahagian kerja kaunter depan tu kan. So satu hari ni dia jaga shift malam. Biasanya kan tak ada customer dekat resort tu. Apatah lagi weekdays, hari Isnin hingga hari Khamis macam tu, and malam lagilah tak ada orang selalunya. So dia pun mainlah handphone, tengok drama dalam handphone tu kan. Tiba-tiba ada seorang customer datang. Assalamualaikum. So Kak Haji macam terperanjat lah, sebab biasanya tak ada orang kan. Jadi dia pun layan lah customer tu punya booking. Customer tu perempuan, and customer tu minta nak book bilik meeting A401 untuk esok. Lepas Kak Haji dah tanda-tanda tu, tiba-tiba Kak Haji terima satu request yang pelik dari customer ni. Dia kan kat situ ada package high tea, ada dinner, jadi boleh pilih lah nak menu apa. Kemudian customer ni pilih high tea, tapi dia request 7 gelas yang berisi darah manis penuh. Lepas tu Kak Haji yang tengah noted kan apa yang dia cakap tu, tiba-tiba terkejut. "Apa?
darah apa? Tiba-tiba perempuan tu diam je. And then Kak Haji pandang perempuan ni daripada atas sampai bawah. Perempuan ni rambut dia warna hitam pekat, baju dia baju kurung putih and ada corak-corak bunga. Tapi sampai je dekat bawah tak ada kaki weh. Kaki dia tak ada. Kat bawah tu dia dah macam kotor lah. Macam baju kat bawah tu dah kotor and kena lumpur. So Kak Haji terus Allahu Akbar, dan dia berlari lintah pukang, pergi belakang. Tercampaklah semua barang yang ada kat tangan dia, termasuklah handphone Kak Haji. Lepas dah report dekat pihak atasan, diorang nak check balik lah CCTV. Sekali dalam CCTV ni memang clearly nampak Kak Haji bercakap seorang-seorang. Tengah ambil booking tu, tak ada orang pun kat depan dia. Tak ada siapa-siapa pula yang sebenarnya datang malam tadi untuk tempah bilik tu. So itulah salah satu cerita pasal bilik meeting tu. And pernah juga cerita dari customer sendiri tau. Ada customer yang buat aduan, diorang terdengar bunyi macam orang main gong. Meeting room tu dekat dengan tempat dinner, macam ada satu dewan besar ni untuk dinner. So kadang-kadang customer lepas diorang dinner tu, diorang sukalah jalan-jalan dekat sekitar situ. Sebab memang cantik berjalan malam. Lampu-lampu pun warna kuning oren. Rasa macam vibes kampung lah, tapi kampung yang mahal, faham tak? Macam rumah-rumah sultan. Lepas tu customer tu lalu dekat meeting room dengan anak-anak dia lah, anak-anak kecil. Tiba-tiba terdengar macam ada alunan muzik orang main gong. Dia pun macam nak tengok lah, ada orang buat persembahan ke? And bunyi tu datang dari bilik meeting room tu, bilik yang dikunci. Tiba-tiba anak dia seorang yang kecil ni, umur 3 tahun, dia pergi tegur, "Ma, takut," sambil tunjuk ke arah pokok-pokok yang gelap dekat sebelah meeting room tu. Bila mak dia tanya salah seorang staff kat situ, kat sini ada orang main gong ke? Staff tu terkejut. Akak dengar bunyi tu dekat mana? Ceng guys. Tak ada siapa-siapa pun sebenarnya main gong malam tu, or bila-bila je lah dekat resort tu. And dalam bilik meeting room tu sebenarnya memang ada gong, tapi disimpan lah, dibalut lah, tak pakai. So itulah antara kisah pasal bilik tu. And Zira ada lagi satu kisah misteri tentang resort tu, which is pasal congkak. Ada satu congkak ni, dia congkak tradisional yang macam versi kayu tu kan. Sebab kan congkak ada versi plastik tu semua, yang ni yang kayu tu. And congkak itu diletakkan sebagai entertainment lah, untuk hiburan. Sesiapa je kat situ boleh main, customer pun boleh main. Tapi sepanjang Zira kerja dekat situ lah kan, jarang lah nampak customer main congkak kat situ. Sebab mungkin diorang tak tahu boleh main, atau permainan tu dah lapuk ke, orang tak tahu cara nak main kan. Tapi tiap kali kalau ada anak-anak main guli dekat situ, mesti mak diorang akan marah and tarik anak dia. Mungkin takut anak dia hilangkan guli tu kot. Tapi apa yang Zira dengar dari staff lama kat situ kan, congkak tu bukan sebarang congkak. Katanya congkak tu ada nenek yang jaga, kira macam ada penunggu lah. Lepas je Zira dengar ni, Zira katalah, lepas tu kenapa tak buang? Benda Allah tu awak letak kat situ lagi. Macam diorang cakap lah, diorang yang dekat atas tu bukan percaya pun benda-benda ni. Yang kena hadapnya kita lah yang datang kerja hari-hari kan. Diorang datang just mengarah je, lepas tu belah. So dari situ Zira macam faham-faham lah, tak ada kuasa pun nak ubah barang sesuka hati, nak buang barang suka hati kan. And Zira pernah experience sekali dengan congkak ni. Congkak tu ada satu je dekat resort tu. Masa tu pagi-pagi tau, pukul 7.30 macam tu, Zira tengah pasang perhiasan dekat tiang. And tiang tu berdekatan lah dengan area congkak tu. Tiba-tiba Zira terdengar ada bunyi orang tengah main congkak, bunyi guli. Zira tak pusing belakang pun lah, sebab memang ingat ada orang tengah main kan dekat situ. Tengah pasang-pasang kain kuning dekat tiang tu, tiba-tiba pom, bunyi guli jatuh bertaburan, seolah-olah congkak tu terjatuh tau. Zira terkejut lah, dia terus pusing belakang. Dia pusing je, dia toleh kiri kanan, tak ada siapa-siapa. And congkak tu pula elok je lagi dekat atas meja tu. Congkak tu atas meja, lepas tu macam ada 2 bangku kayu dekat sebelah dia. Tak ada siapa-siapa pun dekat situ guys. Zira macam dah garuk kepala kan, aduh takkanlah apa pagi ni pun dia nak kacau. Jadi Zira teruslah beredar dari situ. And dia pernah dengar juga cerita pasal congkak ni selalu tak cukup guli, and selalu juga terlebih guli.
Sampaikan tak ada dah staff yang kena assign tugas untuk kira guli tu. Kalau tak dulu ada macam jadual lah untuk staff pagi tu kemas-kemas and betulkan guli tu kan. Kalau tak cukup tambah macam tu lah. So diorang kena kira lah. Tapi sejak daripada insiden ni yang kerap sangat berlaku, tak ada siapa dah staff yang kena buat kerja tu. Sebab diorang dah tahu kalau diorang kira pun tak guna, benda tu nak main-main, kadang-kadang terkurang, kadang-kadang terlebih. And ada juga kisah pasal penampakan sosok nenek yang tengah main congkak sorang-sorang dekat situ. Yang ni cerita daripada makcik security kat situ tau. Makcik tu tengah ronda pukul 12 malam. Sampai je dia dekat tempat entertainment tu, tempat apa kata tadi, hiburan tu, dia terdengar lah bunyi ketak-ketuk, ketak-ketuk. Orang masukkan guli satu-satu dalam lubang congkak tu. And makcik security ni pun suluh lah dekat situ. Sekali ternampak satu sosok yang tengah duduk kat situ main congkak. Tapi masa makcik tu suluh je dekat benda tu berhenti main. Dia macam freeze. Time ni makcik guard ni dah tahu dah. Itu bukan manusia. Astaghfirullahaladzim. Time ni makcik tu dah tahu dah yang tu bukan manusia korang. Mata makcik guard ni terbeliak tau. Cuma dia cuba buat-buat tak nampak. Dia alihkan lampu suluh tu dan terus berjalan ke depan. Time dia dah alihkan tu, tiba-tiba dia terdengar sambung balik bunyi guli tu main. Tak ketuk, tak ketuk. Dia dengar bunyi guli tu masuk satu-satu dalam lubang congkak tu. Kiranya benda tu sambung main balik. Tapi nasib baiklah dia tak ganggu apa-apa dekat makcik guard tu kan. And menurut Zira, banyak je benda best dekat resort tu. Ada kolam tu dia buat macam ala-ala vibe sungai, berkonsepkan nature kan, alam semula jadi. Lepas tu macam banyak juga kawasan taman dekat situ untuk buat aktiviti-aktiviti family day. Bayaran pun boleh tahan mahal tau satu malam dekat situ. Tapi itulah, bila malam menjelma, suasana kat situ jadi seram sebab keliling di hutan, and tambah lagi dengan vibes traditional kayu apa semua, dan kebanyakannya staff-staff lah yang diganggu sebab dah hari-hari kan duk bekerja dekat situ. Nasib baiklah tak dengar banyak komplain dari customer. And Zira pun ada seorang kawan dekat situ, nama dia Mia. Dia baru masuk tapi sebulan je, lepas tu dia resign. Zira lagi lama lah stay dekat situ. Cuma Mia ni memang patutlah dia resign sebab teruk dia kena. Mia ni bak kata Zira dia special case sebab hijab mata dia terbuka and dia ada saka. Dia ada penjaga keturunan. So mana-mana dia pergi benda tu akan ikut. And nak dipendekkan cerita, awal-awal Mia masuk sini dia dah kena rasuk guys. Seminggu tu 4 kali sesi rawatan dengan ustaz untuk keluarkan jin dalam badan Mia. Ustaz tu kata saka Mia ni dia nak protect si Mia ni daripada jin-jin jahat yang ada dekat dalam resort ni. Kira jin-jin ni macam bergaduh lah antara diorang. Tapi Zira rasa kesian lah tengok Mia sebab masa awal-awal dia kerja tu kan, dia dapat shift semua yang malam-malam yang kena jaga tengah malam tau. Maybe sebab budak baru kan, so staff-staff senior sajalah tau dia dekat shift malam sebab semua orang tak nak shift malam sebab nak tidur lah kan. So bila kerja malam-malam buta tu lah macam-macam Mia kena. Mia kata Mia pernah cerita dekat si Zira ni, ada satu puteri dekat resort ni, dia suka sangat dengan gong yang ada dalam meeting tu, bilik meeting tu. Pakaian dia macam pakaian tradisional Sarawak, and dekat kaki dia ada banyak perhiasan gelang emas, and dia suka jalan jingkit-jingkit. Atas kepala dia ada banyak perhiasan. So itu antara sosok yang Mia nampak lah dekat resort tu. Selepas sebulan tu dia berhenti kerja dekat situ sebab tak tahan. Kisahnya resort ni sebenarnya resort baru guys. Before resort ni ditubuhkan pun tapak tu memang tapak hutan. So faham-faham lah hutan tempat jin juga kan. Jadi adalah certain tempat tu memang ada penunggu jin. So Zira pun tak lama dah dekat situ sebab dia berhenti pun bukanlah sebab dia serik dengan kat situ. Dia berhenti sebab dia dapat tempat kerja baru yang lebih offer dia lebih tinggi lah. So itulah kisah pengalaman dia dekat resort yang dia bagi dia memang tak boleh nak dilupakan lah. Jadi kawan rasa tu sajalah video untuk hari ni. Thank you Zira sebab sudi berkongsi cerita dengan kita orang.
pada bulan Ramadan ni. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.